Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Muka surat 6 lanjutan masalah syarat-syarat qudwah, syarat kelayakan orang menjadi makmum ataupun syarat sah makmum mengikut imam. Orang sembahyang jemaah ni bukan sembarang. Main pakai ikut tak tahu segala, hujung jatuh, silap-silap sembahyang pun batal. Kurang silap sikit lebur pahala sembahyang 27 wal kosong. Jadi bertolak dari situ tak dapat tidaklah. Kena mengambil tahu selak-belak hukum hakam yang berkait dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah, syarat qudwah, syarat kelayakan jadi makmum. Lebih lanjut lagi daripadanya hukum muwafiq masbuk. Banyak di kalangan masyarakat kita yang tidak peka mengambil faham dalam soal hukum muwafiq masbuk. Kalau tak tahu, akan jadilah semayangnya merepek semabuk. Tak tahu dah. Merepek semabuk tu berjalan tu tak tahulah tu. Kata tok guru dulu. Tujuan dia kata gitu, dia sindir tu nak suruh kita ambil berat. Sindir pada bentuk pengajaran. Satunya sambungan kita hari ni, malam ni, dan kelakuan yang kedua. Kelakuan yang kedua daripada 4 kelakuan. 4 kelakuan makmum bersama imam di satu tempat. Orang sembahyang jemaah ni mestilah berada imam dengan makmum di satu tempat. Jangan tempat beransingan. Satu tempat ni ada 4 kelakuan. Kelakuan pertama ialah lepas sama-sama dalam masjid, imam dalam masjid, makmum pun dalam masjid. Itu kelakuan pertama. Ini kelakuan kedua. Kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Masih lagi normal, biasa. Dan kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Kurang normal sedikit ni. Apakah imam tu sahabat pelatih dia keluar, mungkin dia datang lewat dah lah. Main lewat manja. Yang makmum tu datang nak wah. Tapi memang dah style imam kena datang lewat. Sebab apa? Sebab kalau datang awal tu betul letih duduk bersembang. Jadi kawibawa imam tu tercabar. Kena jaga maruah. Siapa sebegitu saranan hukum fiqh Islam kita. Orang jadi imam sembahyang ni, elok dia datang lewat sedikit dari makmum. Atau sebab apa? Sebab nak jaga kewibawaan diri ni. Kalau datang awal tu duduk bersembang, nak duduk sembang kosong dalam masjid pula. Maka dia nampak oleh makmum, lalu ditiru oleh makmum akan style imam, style suka bersembang di dalam masjid. Bagaimana? Ada di antara warga-warga dah tua dah, datang awal ke masjid tapi duduk bersembang di baku-baku simen tepi masjid.
Setelah orang azan tu baru masuk. Oh, Jaka datang tu bukan kemai. Rupa-rupa datang nak bersembah sebab kedai kopi. Apa salahnya dah nah? Kiranya datang awak, masuklah awak sembahyang tahiyat, i'tikaf sebab itu masjid. Baca Quran ke, berzikir ke, bertasbih ke, omahnya buat kerja. Setidak-tidaknya niat i'tikaf. Pasti dapat pahala i'tikaf. Kalau baca Quran 2 pahala. I'tikaf 1 pahala, berzikir baca Quran lain pahala pula. Oh Allah, comel dah. Ataupun mengulang kaji ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, ataupun baca kitab-kitab, tak kurang juga ada dalam masjid tu kitab-kitab diwakaf oleh orang atau dibeli oleh pihak masjid. Tapi tak dibekal dah oleh kita sebegitu. Dia datang kerana sunyi duduk di rumah. Itu tidak menjadi contoh yang baik dah. Tidak menjadi tauladan yang elok yang dicontohi oleh generasi baharu pada hari ini. Lebih-lebih lagi imam tu pula. Imam ni orang yang menjadi contoh bagi sebuah masyarakat. Kalau imam taman sekian, kampung sekian, contoh bagi ahli kampung dalam soal perjalanan agama. Dengan sebab tu dia kena jaga maruah dia. Dari segi pemakaian, biar berbeza dengan orang yang tidak iman. Ini sama-sama pakai baju pagoda di kedai mamak, tak pakai kepiah pula. Nak kata mamak pun, tapi tidak pesen mamak sangat, tapi kulit hampir sama. Antara contoh jangan. Biarlah beza kita ni iman. Sebagaimana sarana dalam kitab fiqh dalam bab menghisap rokok. Syurubud isap rokok lah. Orang yang menjadi contoh baik di dalam agama tu, dia tak boleh kiranya dia nak merokok. Hal rokok bagi dia tidak jatuh mudarat. Nak dihisap sewina-wina di hadapan khalayak ramai. Kalau jadi contoh. Orang ustaz, orang tok guru, orang tok imam. Duk merokok. Paut sela pahlawan Melaka di hadapan orang ramai. Allah Rabbi. Orang apa kat tiga? Ya tu imam tu duk merokok, ustaz tu merokok. Apa salahnya merokok? Kalau salah, akan tentulah orang taraf tu dia tidak merokok. Sedangkan kita kata taraf ustaz, taraf tu imam dia merokok pun dia tak ada penyakit batuk kering, tak ada penyakit asma. Jadi bagi dia tu, kalau tidak mudarat sebegitu, kita pindahlah kepada hukum makruh. Jadi bagi makmum orang ramai masyarakat umum yang tak tahu, yang kawan tu ada penyakit batuk kering, malam-malam tak lena tidur duduk batuk, atau asma, tarik nafas panjang malam, nak kata nak mati pun tak juga. Tiba-tiba dia merokok atas alasan apa? Alasan ustaz pun merokok, tu imam pun merokok, sedangkan dia tu ada penyakit. Itu jadi haram bagi dia. Jadi haram. Orang tu tak reti nak beza hukum hakam. Dia main pakai benda semata je, orang awam kan. Sebab tu tak boleh jadikan contoh. Benda-benda yang tak baik kepada masyarakat umum. Orang bertaraf imam, bertaraf kepimpinan dalam hal ahwal agama. Tengok seterusnya. Ulangi semula. Dah melecong klien banyak dah. Kita patah balik semula. Dan kelakuan yang kedua, syarat kedua daripada 12 perkara. Iman di dalam masjid, makmum di luar masjid. Dah 2 dah. Dan kelakuan yang ketiga, iman di luar masjid, makmum di dalam masjid. Dua-dua ini, dua-dua kelakuan ni. Kelakuan iman dalam masjid, makmum di luar. Kelakuan makmum dalam masjid, iman di luar masjid. Satu hukumnya, pada sudut hukumnya satu saja. Walaupun soalan agak berbeza sedikit, tapi segi hukumnya satu.
Macam mana maksud kata satu hukumnya? Maka iaitu sah. Sah apa? Sah makmum tu. Maka iaitu sah makmum tu mengikut imam yang sebegitu. Makmum tadi sah ikut imam, yang imam dalam masjid, dia tu di luar masjid. Sah dia berimam dengan imam yang di dalam masjid. Demikian juga sah hak makmum dalam masjid berimankan yang imam di luar masjid. Tak boleh lagi ayat dia tu. Dengan syarat, tapi sungguh pun kata sah. Sungguh pun kata sah makmum itu beriman kepada yang imam dalam masjid sedangkan dia tu di luar masjid, dan sah dia beriman kepada imam yang di luar masjid sedangkan dia tu di dalam masjid dengan syarat dekat. Kau dudukkan makmum dengan imam tu syaratnya dekat, barulah sah. Ialah pada kata dekat tu. Makalku pada kata dekat tu dikenaki pada kata dekat, barulah sah makmum tu beriman. 300 hasta jarak kedudukannya, 300 hasta lebih kurang, takriban lebih kurang. Tidak sebegitu tepat pun tak apa, lebih kurang. Anggap-anggap lebih kurang 300 hasta. Kalau kita ukur daripada imam kepada makmum, maka bolehlah makmum tadi ikut imam tadi. Dan tiada mengapa tidak boleh dimaaf. Dan tiada mengapa lebih hasta ukur-ukur jadi 300 3 hasta boleh lagi, tak apalah, tak mudarat lagi. Dan dikira ukuran itu yang bermula ukuran tu kita nak mula daripada mana? Dan dikira ukuran itu bermula kita nak ukur mulai daripada mana? Daripada tepi masjid. Mulai daripada tepi masjid, bukan daripada imam tu. Tepi masjid. Yang mengiringi, yang mengikuti makmum mulai tepi masjid, direct pergi kepada makmum. Pada masalah imam di dalam masjid, makmum di luarnya masjid, makmum luar masjid. Sebagai contoh ni meja ni masjid ni, bangku ni, imam duduk sembahyang sini, makmum ni sembahyang luar ni. Jadi permulaan ukuran 300 hasta daripada tepi masjid ni kepada makmum ni. Ukur nyari dia 300 hasta masih boleh lagi ikut imam dalam masjid, bukan daripada imam masjid ukur sampai ke makmum tu. Gitu. Atau daripada tepi masjid yang mengiringi imam pada masalah makmum di dalam masjid dan imam di luarnya masjid. Hak masalah imam luar masjid, makmum dalam masjid, permulaan ukur hastanya pada imam kepada tepi masjid. Kata-kata kalau tak lebih pada 300 hasta, maka bolehlah makmum dalam masjid ikut imam yang di luar masjid. Ini hak masalah tidak ada sah di belakang imam yang bersambung. Kalau ada sah tak timbullah. Sama juga masalah di luar masjid tadi tidak ada sah. Kalau ada sah bersambung itu lain pula. Permulaan daripada sah yang last sekali tu. Gitulah tu. Orang panggil gabah-gabah, kerakor kasar biar nampak gambaran gitu. Nak faham halu-halu sangat benda begini, kena baca sendiri. Adab mengajar ni orang bagi gambaran kasar je, bagi pelan hidup je. Lepas tu kita kena korban sendirilah dengan akal kita tu. Jadi kalau kita sanggup korban agar nak mengambil faham sesuatu masalah yang kita belajar,
Itu dipanggil jihad, sebahagian pada jihad. Bantu orang mengaji ni badan senantiasa ia berada di medan jihad. Karena bersusah payahnya dia nak mengimpah dalam soal hukum akan agama. Ini suatu pengorbanan. Suatu pengorbanan yang besar. Tapi masyarakat umum kita tak nilai situ. Dia nak buat jihad tu, buat akad senjata pergi medan perang. Itu kita tak nafilah kalau niat tu tulus ikhlas kerana Allah. Maka tiadalah dikira akan masjid daripada ukuran itu. Maka tiadalah dikira akan masjid daripada ukuran itu. Ada pun hok dalam masjid ni. Maka tiada dikira masjid tu daripada ukuran. Hok masjid sendiri tu dia tak suka dah. Tak jadi ukuran. Hok dia ukurnya mulai tepi masjid keluar ataupun daripada iman ke tepi masjid. Adapun hak masjid sedia ada tu tak perlu diukur tak. Kerana masjid itu hantaran tempat sembahyang. Hak tu tak sepatut diukur dah. Kalau nak ukur berat juga. Kalau masjid besar lah. Macam masjid Mekah. Madinah pun tak mudah dah. Lain lagi masjid yang besar-besar. Bukan 300 hasta, 1000 hasta. Maka tiadalah ia masjid tadi tiadalah masuk ia di dalam hak yang mencerai antara kedua. Masjid tu dia tidak masuk dah. Tidak masuk dalam qadar yang memisah antara imam dengan makmum. Sebagai contoh, imam semayang di tepi mimbar, yang makmum masuk semayang di tepi pintu masjid. Kalau kita nak ukur bermula daripada imam kepada makmum 500 hasta, dan di belakang imam tidak ada saf-saf yang bersambung, maka masih boleh lagi yang makmum semayang tepi pintu tadi beriman kepada imam yang tepi mimbar tadi. Sebab apa? Sebab masjid tak timbul persoalan ukuran sah, ukuran hasta lagi. Begitu. Di pokoknya masjid. Main sorga masjid sorga ni berat juga. Dah kalau masjid tanggallah nama sorga tu, masih lagi dia kekal sorga. Mengapa masih dia kekal sorga? EJK sorga. Kerana kita tidak daftar. Mengapa tidak daftar? Daftar pun tidak ada. Mana-mana pejabat agama tak lulu tu, ada sebab lah. Di segi kelayakan undang-undangnya tak boleh. Tapi menggata anak masjid juga dalam suasana tidak diiktirafkan oleh pejabat agama. Dah masjid gua dah. Macam mana awak nak isytiharnya? Tebal-tebal isytihar sedangkan tidak diiktiraf masjid. Ke dalam jawabnya EJK tadi. Jadi kesimpulan kita, kalau surga, kekal surga lah. Bekas setakat ditulis surga saja, isytihar masyarakat umum pun ini surga. Tidak ada etika, tidak ada semayang tahiyah, sebab surga. Ini dia tulis di lebar luar tu surga. Lepas tu dia fotokopi tanpa di tiang-tiang surga dalam tu, beriktikaf di dalam masjid. Jadi pening kita tulis surga, masuk dalam surga, iktikaf dalam masjid, tahiyat. Kita tanya balik, ini masjid ke surga? Jadi yilik lah, yilik. Jadi balas putih itu tak letak dunia baru. Habis tu. Dan kelakuan yang keempat, kelakuan syarat qudwah yang keempat. Dia 12 semua, baru masuk 4 ni. Baru tahap 4. Kelakuan yang keempat, iman dan makmum pada lain daripada masjid, pada tempat bukan nama masjid. Jadi orang Melayu kita ni dia jadi tempat semayang bukan nama masjid ni berbagai-bagai. Berbeza dengan cerita kata di bumi Arab sana.
Mana kalau dibangunkan bangunan untuk didirikan sembahyang jemaah, automatik diwartakan masjid. Sebab undang-undang dia orang tu berbeza dengan kita. Macam mana di Thailand, di Kemboja, bagi pihak kerajaan sana dia beri kelonggaran ke atas orang Islam. Kalau buat bangunan tempat ibadah tu nak buat masjid ke nak buat surau, pandai-pandai dia. Kecil ya bangunan tempat sembahyang, tapi dia tulis masjid. Mana dia dulu dia berani tulis tu, dia dulu di Thailand, di Kemboja. Kita sini besar surau kita ni orang luar mari tengok dia kata masjid. Saya kata bukan masjid, surau. Sebab apa? Sebab dia tengok lebar daripada luar tu seakan-akan masjid dah 2 lapis pula dah nah. Tapi kita kekal lah surau sebab kita tidak berdaftar. Kalau daftar pun takkan nak di dulu. Belakang depan kita dah masjid dah. Itulah. Dan kelakuan keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Pada maksud kata lain daripada masjid itu ada kala kedua-duanya, kedua-dua mana imam dengan makmum tadi semayang di dalam padang, dia guna perkataan di dalam. Lebih selesa kita di tengah padang. Tengah padang ada sesi kanak-kanak ke, tengah padang bola ke, sembahyang Jumaat di situ. Tahu kedua-dua tu imam dengan makmum tu selain pada sembahyang tengah padang di dalam perbinaan, di dalam binaan-binaan yang bukan masjid lah, daripada rumah-rumah, dalam rumah ke, dalam dewan ke, dalam kedai ke, atau madrasah. Ni bukan masjid, madrasah. Kita orang Melayu di tempat sembahyang kita nama madrasah, kita nama surau, kita nama musalla. Itu bukan masjid, bukan masjid. Maka baru dia nak jawab atas persoalan hak mereka sembahyang di tempat bukan masjid, tempat yang bukan di warta masjid. Maka syarat sah makmum tu, maka syarat sah, maknanya syarat sah makmum tu mengikut imam, dia nak ikut imam dia, sedangkan dia sembahyang di tempat bukan dinamakan masjid. Jangan lebih antara makmum, antara imam dan makmum, dan antara tiap-tiap dua sah atau dua orang yang mengikut di belakang imam atas 300 hasta. Jangan berlaku penjarakan lebih daripada 300 hasta antara imam dengan makmum pada tempat yang bukan diwartakan masjid. Demikian jangan berlaku penjarakan antara satu sah ke satu sah. Kita kata sah pertama, jangan berlaku jarak dengan sah kedua lebih 300 hasta. Demikian juga lah hak semayang dua orang mengikut imam tadi, jangan berlaku penjarakan mereka berdua lebih daripada 300 hasta. Dan tiada mudarat ni boleh katakan tidak mengapalah, tak apalah. Lebih 3 hasta seperti telah lalu. 300 3 hasta jaraknya, tak apa lagi. Dia maaf lagi setakat belen 3 tu. Tak habis lagi ni. Masalah hukum sembahyang jemaah di tempat bukan di warta masjid, tak habis lagi tu. Selain daripada jangan lebih jarak 300 hasta antara kedudukan imam dengan makmum. Ada lagi lanjutan dia. Tidak sama bagaimana hukum dalam masjid tu. Sesama dalam masjid agak longgar sedikit. Dan atas pada kata hak semayang berdua di tempat bukan di warta masjid. Jangan ada dinding. Jangan ada dinding antara imam dan makmum. Jangan ada sekatan. Tengah-tengah yang menghadangkan antara imam dengan makmum, jangan ada sekatan dinding.
pada tiga kelakuan yang akhir ini, pada masalah tiga kelakuan yang akhir ni. Tiga kelakuan mana? Tiga kelakuan imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Jangan ada dia sekat antara makmum dengan imam. Kelakuan yang pertama, imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Jangan ada sekat antara imam dengan makmum. Kelakuan yang ketiga, di tempat bukan ia diwartakan masjid seperti surah dalam dewan, musalla. Jangan ada sekat antara imam dengan makmum. Kiranya ada sekatan, ada sekat macam mana? Bagaimana lazim jemaah muslimah dia semayang dalam bilik, sedangkan bangunan tu surah. Apa macam? Ada sekat tu. Sama ada sekat dengan plywood ke, sekat dengan simen ke, sekat dengan tirai ke. Kalau tidak ada pintu pada sekatan tadi, tidak ada pintu pada sekatan tadi di hadapan makmum muslimah yang semayang dalam bilik tadi, maka tidak sah. Makmum dalam bilik tadi berimankan kepada imam di luar bilik tadi. Sebab ini binaan surah, binaan bukan masjid. Lain hukum. Kecuali ada pintu pada sekatan tu, ada pintu. Dan dikenaki pintu tu, dan pintu tadi dalam suasana terbuka semasa ia semayang tadi, makmum muslimah tadi semasa semayang, pintu dalam suasana terbuka, dan pintu yang dapat boleh menerusi kepada imam. Walaupun benda itu tak ada mustahak pergi, tapi hukumnya begitu. Kalau ada lubang, tapi lubang tu tak perlu nak pergi makmum tadi, sebab lubang sempit, makmum besar, tak jadi juga, sebab tak boleh pergi. Ataupun pintu tadi ada tapi sengaja ditutup waktu semayang, tak boleh juga walaupun ada pintu. Ataupun ada pintu, walau macam mana ditutup takkan sekalipun boleh menampak pergerakan imam tadi, sebab dipakai pintu cermin ataupun kain nipis, tak boleh juga, sebab menghalang kepada pergi. Kalau pintu cermin, kalau pakai tabir, tirai, boleh pergi, nak langgar tirai tu boleh, tapi menghalang pada nampak pula. Jangan berlaku pintu tadi menghalang nampak ataupun menghalang pada pemergian. Ini banyak di surah-surah dia ada pintu tapi sembahyang ditutup dengan tirai. Seloklah naik dulu waktu sembahyang, lepas sembahyang turun pula. Tidak, ada pintu waktu sembahyang ditutup, dipakai style bagaimana masjid. Ini surah, masjid lain hukum. Masjid keadaan pintu di belakang tak apa, suasana pintu tertutup tak apa, selama tiada dipakukan pintu tu. Inilah berlaku di surah Daya Bumi ni. Daya Bumi, jemaah muslimah duduk tingkat atas, jemaah muslimi iaitu imam di tingkat bawah. Lepas tu tak nampak pergerakan imam makmum muslimah tadi, nampak orang jadi dalam TV. Kita tanya, ini surah ke masjid? Surah, ada macam mana gitu. Tapi ada di antara mereka membolehkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Guna kuasa itu boleh. Tak apalah. Kita mengikut pelang pengajian kita, berpandu pada kita karangan ulama fiqh dalam mazhab kita Syafi'i. Buka mana-mana kitab fiqh mazhab Syafi'i tak boleh lari dah. Kecuali orang berasa tak apa tu, mungkin dia tak baca ataupun dia baca tak faham. Baca tak faham. Baca kitab ni bukan membaca surat khabar. Kena cuma kalau ambil faham satu-satu, intipati dia tu akan didedah oleh pengarang kitab di dalam tu. Nyayalah. Kalau melagak semayang pun tidak sah, memanglah. Kalau lagu tu memang tidak sah. Surah tadi kena ada pintu di hadapan.
hadapan makmum tu. Maka makmum sembahyang berhadapan dengan pintu tadi, surga tadi, bilik surga tadi kena ada pintu di hadapan makmum. Jadi hak makmum yang sembahyang berdekatan dengan pintu tu menepati seolah-olah dia tu imam bagi masyarakat jemaah muslimah yang lain. Dipanggil yang murabitah, menambah antara pertambatan antara masyarakat jemaah muslimah dengan imam. Hak mereka berdekatan dengan pintu tu dah. Dari situ hak jemaah-jemaah muslimah yang lain berpandu kepada dia lah. Dia begitu hukumnya. Tengok lanjutan dalam kitab ni ada. Bukan kitab-kitab yang lebih detail lagi huraian. Banyak. Bersalahan kelakuan yang pertama. Hak masalah pertama dah lepas. Imam dan makmum dalam masjid lain hukum. Maka diluaskan, di luar tu dilonggarkan hukum. Walaupun disekat sekalipun tak ngapa, asalkan ada pintu. Sama ada pintu tu di hadapan ke, di tepi ke, di belakang ke, walaupun pintu tu dalam keadaan tertutup sekalipun, masih lagi hak makmum yang sembahyang di sebelah sekatan tadi beriman kepada imam. Kerana mereka berdua masih berada di dalam masjid. Ini hak masalah luar masjid, bukan masjid. Kerana masjid itu ketentuan, dikhusus tempat sembahyang. Bagaimana yang telah lalu kenyataan keterangannya, tak sama hukum. Ini kalau dia kata surah masjid surah sama. Dia hak masalah ni, hak masalah ibarat kita yang kata madrasah tidak masjid, surah tidak masjid, itu kena buanglah ayat ni. Atau kena bakar api lah kitab ni tak betul ni. Kena ke tengah pula kitab fiqh lain. Kitab fiqh karangan ulama dulu dalam mazhab Syafi'i itu dalam bab sembahyang ni banyak tak betul. Berani. Tengahlah ke tengah. Maka jika ada antara kedua-duanya, kedua-dua mana? Imam dengan makmum, makmum dengan imam tu. Hak semayang di tempat yang bukan diwartakan masjid dengan ada sekatan, ada dinding, ada di blok tengah-tengah. Baca semula. Maka jika ada antara keduanya, kedua imam dengan makmum, dinding yang ada pintu terbuka, semayang dalam surah. Kita buat masalah semayang dalam surah. Surah bukan masjid. Makmum tadi semayang di sebelah dinding sana. Makmum muslimah lah pada galiknya. Tapi dinding tu ada pintu. Suasana pintu tu terbuka. Pintu tidak hadapan. Dia tak masuk sini pun tak apalah. Kita buka kita lain pula. Maka haruh tu boleh. Makmum tu mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintu itu. Kok makmum muslimah semayang dekat pintu tadi menjadi ikutan bagi jemaah muslimah yang lain. Dan sah yang berhubung dengan dia boleh ikutlah. Jadi seolah-olah dia tu seolah-olah masyarakat, seolah-olah imam bagi masyarakat dia, sedangkan imam sebenar tu belakang depan tu. Mengapa? Kerana ialah yang merabitahkan, yang menamatkan antara jemaah muslimah dengan imam. Hok duduk semayang dekat pintu tadi. Ibarat kitab dia macam tu. Kita fikir nak cari pendekatan bahasa agar kita sama-sama boleh faham. Sebab ayat kitab ni memang tepat klasik dia kekal kena klasik ni macam mana. Dan demikian lagi mereka di belakangnya, di belakang sah tu boleh ikutlah. Sebab ada dah di hadapan pintu tu yang merabitahkan ia dengan imam di hadapan. Dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu rabitah, menepati rabitah yang menambah. Hok makmum duduk berdiri dekat pintu tu yang menepati rabitah. Rabitah ni yang menambah.
yang menghubung antara mereka semaya dalam bilik tadi dan antara imam. Sebab itulah dia kena ada pintu. Kalau ada pintu nak tambah macam mana, tak nampak pun dekat imam. Dan keadaan pintu mesti terbuka. Ini hak bukan tempat dinamakan masjid. Masjid tak ada pintu pun tak apa. Di hadapan hanya yang ada di belakang tak apa. Hatta dia tutup pun tak apa. Ada satu sekolah pondok di Teleng. Kita pergilah pergi ziarah Tok Guru dia muda lagi. Tapi lumrah orang masyarakat Teleng ni, mana kalau boleh baca kitab dia panggil baba lah. Baba. Dia kelima baba Teleng lah, baba petani. Kalau Melaka ni baba dah, baba Melaka. Itu baba, ni baba. Waktu masuk dalam surga dia ni, dia ada jemaah, dia ada warga ramah pondok dia. Surga dia, mati dia tutup teguh. Bilik jemaah muslimah dia tutup teguh. Hanya dia buat lubang datang. Datang ni ada lubang. Dua lubang. Lubang gapo ni? Bawah di sini habis. Lepas tu lubang datang. Tanya balik dia ni surga ke masjid? Dia kata surga. Rupa-rupa dia faham ayat kita ni. Ayat kita kena ada pintu dapat menerusi kepada iman. Tapi bukan style pintu, style lubang. Jadi kononnya bagi dia lubang itulah saluran penambatan masyarakat muslimah dengan iman. Tak boleh pergi tu kok lubang tu. Nak pergi kok lubang kena naik dengan tangga. Ni ayat tak berapa masuk faham tu. Jadi kita pun nak bercakap lebih ayat tak boleh pasal demo baba. Di tempat demo pula. Dia tahu setakat tanya ini surga ke masjid. Dia jawab surga. Tak apa jadi itu. Rupa dia faham ayat kita ni. Ayat kita kena ada lubang, ada pintu. Lalu dia buat sepertingkap gitu. Kalau masjid tak apalah sebab kat belakang ada pintu dah. Dan jadilah ia siapa dia ni? Dan jadilah ia makmum yang semayang berdekatan dengan pintu tu pada hak mereka itu mereka mana? Mereka makmum muslimah yang ramai-ramai dalam bilik tu lah. Seperti imam hak dekat pintu semacam lah. Seolah-olah imam bagi masyarakat dia. Tetapi imam yang sungguh hak luar tu. Gitu. Faham kau tu? Tak faham, tak ada arah lah. Habis kan dah bagi faham tu boleh tak faham lagi dah nak. Tu kita orang ngaji. Bukan mudah, bukan bercara nak siapa tarah faham. Hok langsung tak mengaji. Kalau dia faham pun bukan faham lah. Faham negeri. Maka tiada harus bab fiqh ni tak boleh sama sekali. Sebut kata tak harus di sesi pengajian fiqh tak boleh sama sekali. Boleh ditarahkan haram. Kalau dia kata tidak harus makan, makna kalau makan juga haram tu. Jangan main. Kalau sauh ni lain sikit. Tarah orang tak warak ni ai boleh gagah lagi. Kok ia diharam ke tarah orang yang dah warak. Tak warak boleh gagah, boleh bedah lagi. Itu ilmu sauh, ilmu fiqh. Maka tiada harus, tiada diboleh. Mendahulu mereka itu hak makmum masyarakat dalam bilik tadi, muslimah lah kita kata, tak boleh dia nak mendahului mereka itu mana mereka itu tiada harus mendahului mereka itu. Mereka muslimah orang-orang dalam bilik dah. Atas hak makmum yang duduk dekat pintu tu. Dia tak boleh nak dahulu orang hak makmum semaya dekat pintu tu tak rokok lagi dia rokok dah. Tak boleh.
Dia kena bagi jalan hok makmum yang dekat pintu tu rokok, baru hok ramai-ramai di belakang pun rokok sama. Sebab dia ni sebagai yang parabitah, penambah masyarakat dia tu dengan iman di luar ni. Dia berpandu di situ lah. Hok jemaah yang ramai berpandu kepada hok mereka berdiri dekat pintu tu. Ini hok bangunan bukan diwartakan masjid. Bagaimana kata sini surah ayat dah. Maka jika madinin oleh suatu hok tempat bangunan bekas masjid di dinding oleh suatu tu dengan simen ke, dengan pelewuk ke, dengan kawak pagar ayam ke, ikutlah. Yang menegah lalu suatu yang mendinding tak boleh nak pergi, tersekat. Seperti pagar jarang, pagar jarang, kawak mata punah tu dah. Boleh pergi ke? Dia dinding dengan pagar jarang, tak boleh pergi lah. Atau menegah lihat, dia tutup dengan tabir ke, tak nampak imam di hadapan. Seperti pintu yang dikatuk tu ditutup. Cakap ke daerahan Kelantan, dikatuk tu ditutup. Ada pintu depan, tapi tangis semaya ditutup. Seumpama pintu, patut ada dah situ. Seumpama pintu dikatuk, pintu ditutup tabir, ditutup dengan tabir. Masuk celah tu dengan ayat ni baru sedap. Seumpama pintu ditutup tabir, ditutup dengan tabir yang dihola. Tabir tu tirai lah. Ada pintu tapi ada tirai. Lepas tu ditutup dengan tirai. Pintu tu buka tapi tutup dengan tirai pula. Tak jawab lagi tu pada masalah tadi. Atau tiada berada, tidak ada, tiada tu tidak ada, berada tidak ada seorang pada berbetulan pintu. Tak ada seorang pun sembahyang dekat pintu. Pintu buka dah, tidak tutup dah, tapi tak ada seorang sembahyang dekat pintu. Semuanya jauh belakang dalam bilik muslimah tadi. Nescaya baru dia jawab segala masalah tu. Segala masalah al-mazkur yang tersebut tadi baru dia jawab. Nescaya ni jawab. Tiada sah mengikut, tak sah. Hak masyarakat dia ni ikut imam di hadapan. Dan mudarat batal sembahyang, melarat sampai mereka batal sembahyang. Azan dah. Tiada madarat batas sembahyang seorang yang bertanda akan di sisi
Dan tiada mudarat batal semayang. Ni dan lain pula ni. Dan tidak mudarat, tidak melarat batal semayang. Seorang yang berbetulan pintu, seorang tu semayang berdekatan dengan pintu, akan mereka di sisinya dan mereka di belakangnya, mereka berdekatan dengan orang semayang dekat pintu. Atau dia di sisi dia, kiri kanan dia tu. Kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu, selepas daripada orang semayang dekat pintu tadi takbiratul ihram, orang tu pergi turut serta sama. Hok kiri dia, hok kanan dia, hok belakang dia. Tak apa, boleh, tak ada apalah begitu. Tak jadi mudarat. Jadi kesimpulan kena ada seorang. Lepas tu bukan makna ada seorang, dia seorang duduk lubang tu dekat pintu, tidak. Tidaknya begitu. Dia duduk kat pintu pun masih berada dalam sah. Kalau duduk seorang tu orang panggil tak masuk sah pula. Dia kalau tak masuk sah boleh meluput pahala jemaah. Dia hok dekat pintu pun masih berada dalam sah juga. Cuma dia dekat dengan pintu. Jadi manakala dia dekat dengan pintu, akan jadilah dia tu menepati seolah-olah penambah masyarakat dia tu dengan iman di hadapan. Dan ketiganya baru tiga syarat kedua yang 12. Ni kita masuk sikit. Malam besok kita patah balik pula. Dan ketiganya syarat kedua yang 12 perkara tu, muafakat ni disepakati makmum dengan imam. Biarlah sepakat makmum dengan imam pada segala sunat, yang jahat menyalahinya. Pada segala sunat yang jahat menyalahi. Dalam istilah ilmu fiqh mazhab kita Syafi'i, diguna oleh fuqaha Syafi'iyah sunat yang jahat dikala makmum menyalahi imam, wajib kena muafakat pada jenis sunat yang jahat dikala makmum menyalahi imam. Ada sebahagian naskah kitab yang lain dia kata jenis sunat yang huduh, dia tak guna perkataan jahat tu, dia guna perkataan huduh. Jadi kesimpulan jahat huduh tu benda tak comel belakang. Dikala makmum menyalahi imam, di situ akan timbul persoalan. Kalau kita mengajar orang luar, dia kata takkanlah perkara sunat tu jahat, perkara sunat tu huduh. Kan kalau kita buat boleh pahala, jahat macam mana? Dia mari soalan meletam kita. Nak jawab gua mana? Kalau faham tak masuk, pening kepala kita nak jawab. Makna jahat di sini dikala menyalahi dengan imam, akan hasillah daripadanya cerita jahat. Kalau perkara sunat tu dia tidak menyalahi, tidak jahat, pasti dapat pahala. Dia teruk lagi soalannya, jahat macam mana? Punya jahatnya boleh melibat kepada batal sembahyang makmum. Kalau menyalahi dalam perkara sunat ni, jahatnya boleh melibat batal sembahyang makmum. Siapa perekat batal tak jahat lagi ke? Kau comel lagi. Baru dia nampak faham tak? Kenalah muafakat, kenalah disepakati makmum dengan imam pada segala sunat yang jahat dikala menyalahi. Apa jenisnya? Seperti sujud tilawah, sujud sejadah lah. Sujud sejadah ni kalau kita baca ayat yang sunat disujud, dikala tu siapa di peringkat ayat tu sunatlah kita sujud, itu dia panggil sujud tilawah.
Seperti sujud tilawah, maka wajib muafakat buat dan pada tinggal. Wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Dia ada sipir ni. Pada perkara sunat ijazah dia ada sipir, ada kira-kira. Sipir sunat sujud tilawah, wajib makmum muafakat dengan imam pada buat dan pada tinggal. Makna wajib muafakat makmum dengan imam pada buat, kalau imam sujud sejadah, wajib makmum sama-sama sujud. Jangan dia terkelas. Kalau makmum tak sujud, sedangkan imam sujud tilawah, imam sujud sejadah, makmum tak nak sujud, dia berdegil. Mengapa dia kata sujud tilawah tu sunat ya? Saya malah sujud lah, bagi imam je lah. Nescaya batal sembahyang makmum. Dan pada tinggal pula kena muafakat, imam baca ayat sejadah tapi imam ni malah pula dah. Imam tak sujud sebab dia fikir sunat. Makmum jangan disujud. Kalau makmum dia terkelas dia sujud, sedangkan imam tak sujud, tak ada pasal-pasal, batal sembahyang makmum. Ini hak masalah dalam sembahyang, luar sembahyang lain hukum. Dan tasyahud awal. Dan ketiganya wallahu a'lam, singgah situ. Pada besok sambung.